Seperti sedia maklum, ekonomi merupakan aspek yang sangat penting dalam sesebuah negara. Misalnya, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun dan sedang berusaha untuk meningkatkan sistem ekonomi mereka. Perkara ini ekoran dari pandemik COVID yang telah melanda negara Malaysia, bahkan seluruh negara juga turut merasainya. Menurut Nafzika 2006, pembangunan ekonomi merujuk kepada pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan dalam pengagihan, output dan struktur ekonomi. Kemudian, beliau menjelaskan lagi perbezaan antara konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kemudian, menurut Feldman 2016, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai pengembangan keupayaan yang menyumbang kepada kemajuan masyarakat melalui proses mewujudkan potensi individu, syarikat perniagaan dan juga masyarakat. Tambahan pula, pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kualitatif dan mudah diukur, sementara pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif. Pembangunan ekonomi memfokuskan kepada peningkatan kualiti, pengurangan risiko, inovasi dan keusahawanan. Matlamat pembangunan negara. Yang pertama, mewujudkan kemakmuran ekonomi dan kualiti hidup yang tinggi kepada penduduk di sebuah negara. Kemudian, matlamat pertengahan pembangunan ekonomi ialah meningkatkan inovasi dan menggalakkan keusahawanan dan pelaburan dalam sektor swasta. Selain itu, usaha memajukan kepentingan awam memerlukan kaedah mencari keseimbangan yang meliputi urus niaga ekonomi dengan memberi sokongan dan insentif bagi membolehkan semua pelaku ekonomi dapat merealisasikan potensinya. Misalnya di Malaysia, pembangunan mampan dan inklusif telah menjadi sebahagian daripada agenda pembangunan negara sejak tahun 1970-an. Kerajaan sentiasa memberi penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi di samping melaksanakan pelbagai insentif bagi membasmi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menyediakan akses kesihatan dan pendidikan universal serta melindungi alam sekitar. Menurut Kementerian Kewangan Malaysia 2020, rancangan pembangunan selama 5 tahun kini telah masuk siri yang ke-11 dikenali sebagai RMK11 bagi tempoh 2016 sehingga 2020. Sasaran utama adalah untuk mencapai pembangunan mampan berdasarkan 3 matlamat utama, iaitu mencapai status ekonomi berpendapatan tinggi, mempromosikan keterangkuman dan memastikan kemampanan. Sistem klasifikasi yang paling terkenal ialah sistem yang dibangunkan oleh International Bank of Reconstruction and Development (IBRD) atau lebih dikenali sebagai Bank Dunia. Dalam sistem ini, kira-kira 210 buah negara dengan populasi penduduk sekurang-kurangnya 30,000 orang diberikan ranking berdasarkan kepada tahap pendapatan negara kasar PNK per kapita. Terdapat negara tertentu dikelompokkan sebagai negara berpendapatan tinggi lain kerana kadangkala ianya diklasifikasikan sebagai negara membangun. Ini kerana terdapat negara yang boleh diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi hasil daripada satu atau dua sektor ekspor yang sangat maju, namun dalam masa yang sama tahap pendidikan dan kesihatan bagi penduduknya masih lagi rendah. Contohnya negara-negara pengekspor minyak seperti Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut Tadaro dan Smith 2012, kebanyakan negara membangun terletak di bahagian Afrika Sub-Sahara, Afrika Utara, Timur Tengah, Asia dan terkecuali negara Korea Selatan dan beberapa negara lagi. Ini antara contohnya. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB juga telah membuat klasifikasi bagi kategori negara-negara kurang membangun. Pada tahun 2010, sebanyak 49 buah negara dikategorikan sebagai negara kurang membangun. 33 daripadanya terletak di bahagian Afrika, 15 di Asia dan Haiti. Terdapat 3 kriteria negara kurang membangun, iaitu tahap pendapatan rendah, modal insan yang rendah dan mudah terdedah kepada risiko ekonomi. Ciri-ciri pembangunan ekonomi. Yang pertama, populasi dan pembangunan. Negara-negara membangun hari ini dapat memanfaatkan kemajuan dari pelbagai aspek, iaitu pengeluaran makanan, pengangkutan, komunikasi, peningkatan amalan pemakanan berkhasiat, kebersihan diri yang lebih baik. Tambahan pula, kesuburan kehamilan menurut
seiring dengan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, perindustrian, mobiliti, literasi, penyertaan tenaga kerja wanita, jurang pendapatan berkurangan dan dasar perancangan keluarga. Pendidikan dan kesihatan adalah objektif asas kepada pembangunan. Kesihatan adalah asas kepada kesejahteraan, manakala pendidikan sangat penting bagi individu mencapai kepuasan hidup. Pendidikan memainkan peranan penting bagi sebuah negara untuk membangunkan teknologi dan mengembangkan keupayaan untuk pertumbuhan dan pembangunan yang mampan. Pendidikan yang berjaya bergantung pada kesihatan yang baik. Oleh itu, kesihatan dan pendidikan dapat dilihat sebagai komponen penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ciri ketiga adalah pekerjaan, migrasi dan urbanisasi. Di negara kurang membangun, wujud fenomena pekerja yang kurang bekerja, yang aktif tetapi kurang dimanfaatkan, yang lemah dan tidak produktif, semuanya kurang dimanfaatkan. Oleh itu, kerana penawaran tenaga kerja lebih pantas berbanding peluang pekerjaan, ianya menyebabkan pengurangan semakin meningkat. Di negara-negara benua Afrika yang kurang maju, kira-kira 1/3 daripada tenaga kerja mereka bekerja di luar sektor pertanian. Tenaga buruh di negara-negara ini meningkat sekitar 2.7% setiap tahun. Sekiranya pekerjaan dalam sektor pertanian tetap berterusan, sektor perindustrian mesti meningkat pekerjaan lebih daripada 8% setiap tahun untuk menyerap tenaga kerja tambahan ini. Ciri keempat adalah pembangunan keusahawanan. Usahawan berbeza dengan pengurus syarikat yang menjalankan perniagaan sedia ada dalam pasaran. Keusahawanan dapat mengisi kelompongan, melengkapkan input dan mengatasi kekurangan yang wujud dalam pasaran. Di Malaysia, keusahawanan sering dikaitkan dengan perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. PKS adalah merupakan penyumbang terbesar dalam sistem ekonomi dan menyumbang 1/3 daripada jumlah keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK. Pertumbuhan PKS juga merangkumi 98.5% daripada jumlah pertumbuhan perniagaan, terutamanya dalam sektor perkhidmatan. Ciri kelima adalah dasar monetari, fiskal dan inflasi. Negara-negara membangun tidak dapat menggunakan dasar fiskal yang menstabilkan pendapatan dan harga seperti mana negara maju. Kerajaan di negara kurang membangun, kurang mempunyai kawalan terhadap kenaikan cukai dan kurang mempunyai skop untuk menyegerakan atau melewatkan perbelanjaan. Negara yang berhadapan dengan kadar inflasi yang tinggi boleh menggunakan dasar pendapatan, garis panduan atau kawalan upah dan harga bersama dan penstabilan keuangan dan fiskal untuk mengurangkan kenaikan indeks harga. Ciri terakhir adalah perdagangan antarabangsa. Tadaro dan Smith 2012 membuat kesimpulan bahawa perdagangan antarabangsa boleh menjadi rangsangan ekonomi dalam menuju matlamat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ini telah terbukti dalam pengalaman berjaya selama setengah abad oleh negara-negara seperti China, Malaysia, Thailand, Brazil, Chile, Taiwan, Singapura dan Korea Selatan. Sebagai kesimpulannya, perkara ini memperlihatkan bahawa sistem ekonomi dalam sebuah negara adalah amat penting dalam pertumbuhan negara.